dia 24 Ogos 15-11. 24 Ogos 15-11. Malam Jumaat. Itu Melaka ditawan oleh Portugis. Dalam Melaka, dia ada beberapa grup. Dia ada Sultanate punya grup, dia ada Tun Perak punya grup, dia ada bangsawan punya grup. Bangsawan seorang kaya. Kemudian dia ada rakyat punya grup. Rakyat punya grup ni dia ada 3-4 kumpulan. Satu anak negeri. Anak negeri is orang asal. Satu anak dagang. Anak dagang macam you, orang luar masuk. Okey. Anak dagang selalunya kalau ikut falsafah Melayu, dia first generation je. The second generation dia dah dikira anak negeri. Macam you dah third generation kot you. Fourth generation. You ni sudah dikira anak negeri. Bukan lagi orang luar. And then satu lagi anak terbuang. Anak terbuang ni orang yang dihukum raja. Maksud dia buat kesalahan, raja buang dia kat something, buang daerah. So itu dipanggil anak terbuang. Dalam anak terbuang ni ada satu lagi grup yang membuang diri. Dia merajuk. Putus girlfriend, putus tunang kan. Then harta pusaka, berebut harta pusaka tak dapat, ataupun dia malu berlebihan, dia akan join dengan itulah anak terbuang tu. So jadi bila 24 Ogos malam Jumaat 15-11, bila Portugis menawan Melaka tu, menawan kota Melaka saja, dia bukan keseluruhan negeri Melaka. Jadi grup yang tiga yang atas ni, Sultanate, Raja Sultan Mahmud lah, Sultan Mahmud punya grup, Tun Perak punya grup dengan bangsawan punya grup, dia orang pergi ke Pagoh. Pagoh, Johor So di Johor, di Pagoh, dia orang bertahan kat situ beberapa tahun. Berlaku dua peperangan. Perang Pagoh 1 menang. Saya tak tahu tahun berapa. And then berlaku lagi satu peperangan selang 2 tahun tak salah saya, Perang Pagoh 2. Perang Pagoh 2 kalah. Bila kalah tu, Sultan Mahmud pergi ke Mersing. Dari Mersing pergi ke Bentan pada tahun 1524. 1524 pindah pergi Bentan. Di Bentan duduk 2 tahun. 1526 kena serang lagi dengan Portugis. So dia orang pindah ke Kampar. Kampar Sumatera. So dia bukannya, jangan sesekali sebut Indonesia ataupun Melaya, sebab Indonesia lahir pada 1946. Kalau kita nak sebut pasal sejarah, kita kena ambil benda yang betul. Dan kita ni dulu dipanggil Semenanjung. Okay, kemudian baru datang Malaya. Kemudian baru perjanjian persekutuan, baru merdeka. Okay, dia banyak step dia. And then pindah kat Kampar 1526. Okay, lepas kena serang tu pindah Kampar. And then di Kampar tu agak aman di Pulau Sumatera, dekat dengan Aceh lah, dekat dengan Minangkabau. Bila dah aman tu, anak Tun Perak ni ada 12 orang. Salah seorang daripadanya adalah nama dia Tun Saban. Ada orang panggil Saban, ada panggil Saban. S-A-A, koma atas, B-N, Saban. Ada S-A-B-N, Saban. Okay, Tun Saban. Tun Saban ni jumpa Sultan Mahmud. Dia kata, ampun tuanku, negeri dah aman. Maksud dia, dekat Kampar tu aman lah. Tak ada serangan dari kacauan dari Portugis apa semua. Dia kata nak nuntut ilmu. So, tuanku Sultan Mahmud mengarahkan dia, kau pergi ke petani. Sebab jatuh Melaka, petani naik sebagai kuasa Melayu terhebat lah. So, dia ada pelabuhan yang besar dekat petani lah. So, Tun Saban pergi ke petani. Dia menuntut ilmu dekat sana, menuntut ilmu agama. Dekat sekolah pondok kat sana. Nama tempat tu Beredung Budi. Dia klasik, nama klasik yang Beredung Budi, dekat Masjid Krisik sekarang ni. Krisik. Okay. Bila dia duduk kat masjid, duduk kat Beredung Budi tu, dia tengok sebelah sini dipanggil hujung negeri. So dia masuk mai kat sini, dia buka satu kampung dalam hutan Belum. Dalam Royal Belum tu, dia buka satu kampung, nama kampung tu Kampung Relap Hati. Relap. L-A-P Relap Hati. Kampung Relap Hati ini ditukar kepada Kampung Belum Lama pada 1877 setelah British masuk dan buat pemetaan. 1877.
Okey, dia buat pemetaan. So, dia tukar kampung tu kepada kampung belum lama. Selepas itu, gangguan komunis. Pada tahun 1952, kampung Relap Hati ni diarahkan tutup. Dan semua penduduk dia dipindah mai kat Greek. Nama dipindahkan dekat kampung Belum Baru. Ada balance lagi kampung di sana, tapi taklah dalam sangat macam kampung Relap Hati dalam hutan sangat. Okey, so yang ni keluar sikit. Dia ada balance 16 kampung lagi. Pada 1973 dibuatnya Temenggur Dam. Temenggur Dam, Dam Temenggur. Untuk umpangan Temenggur untuk hidroelektrik Okey. So semua kampung 16 kampung ni ditutup dan dipindahkan dekat Felda kampung air ganda dekat Greek. So semua dimasukkan dalam rancangan tanah Felda lah. So kerajaan bagi 10 ekar seorang tanah macam mana. So dia orang tu pindah tu. So tutuplah kampung yang dalam hutan belum ni. Dan pada tahun berapa? You cari sendirilah. Di Sultan Azlan, tak salah saya kan, Sultan Nazrin isytiharkan hutan belum tu sebagai Taman Negara Royal Belum. So sekarang you tak boleh masuk sana. Kalau nak masuk kena minta kebenaran. Kena minta permit. Kubur Tok Saban masih ada di sana. Kubur dia masih ada kat sana. And then dia orang buat pindahkan kubur tu dekat Lawin. Dekat Dewan Lawin, di sana dipindahkan kubur Tuan Saban tu. So Tuan Saban ada 2 kubur lah. Dekat sana pun masih ada. Dia orang kata dah pindah kat sini. Sini pun buat kubur Tuan Saban juga. So kita tak tahu yang mana mayat duduk di sana kan dah pindah mai ke sini. Tak tahu benda tu. Okey. Tapi di sana masih ada dan duduk 4 kaki bawah air. So tapi dia orang tambah batu nampaklah. Tenggelam. Okey. So Tuan Saban, okey, balik pada Tuan Saban. Tuan Saban dia buka kampung tu Kampung Relap Hati, nama kampung tu. Dulu dipanggil Hujung Negeri. Selepas itu kawasan ni ditukarkan nama Jenin. Kemudian 1902 ada satu perjanjian dengan British, kemudian dengan Siam, dan ada satu lagi perjanjian 1909. 2 perjanjian ada tu. 1909 dipanggil Perjanjian Anglo-Siam. So ditukarlah hulu Jenin ni kepada Hulu Perak. Okey. So Tuan Saban ni dia duk pulang pergi balik sanalah antara Relap Hati dengan kampung Berdung Budi. Dia datang pagi balik petang. Sedangkan 100 km lebih. Transport jalan kaki dengan gajah. Logik Tak logik Tak logik. Okey. Tapi itulah zaman tu, dan sehingga orang panggil dia Tok Pulang Hari. Tok Pulang Hari sebab datang pagi, petang balik. Dia ada satu ilmu. So dalam Islam, dalam Melayu ni dia ada banyak yang secret kan. So dia ada satu ilmu dipanggil ilmu lipat bumi. So dia itu bumi jadi kecil. So kita kita 44 langkah, itu orang dia 1 langkah. So dia cepat sampai. Kita 1 langkah saja, kita 44 langkah. Dia zoom sudah sampai sana. Dia macam tu. Tu dulu punya ni lah. Sekarang tak ada. Tak tahulah orang lain, tapi saya tak ada. Okey. Tuan Saban. Kemudian bila dia buka kampung sini dekat Hulu Perak tu, jadi orang sudah masuk sini banyak. Asalnya di sini kampung ni adalah orang Melaka. Kemudian dia berlaku evolusi dengan perkahwinan campur dengan orang petani. So orang petani mula masuk ke sini sehingga menenggelamkan orang Melaka lah. Lepas Melaka kena tawan tu, ada yang datang awal, ada yang datang sama dengan Tuan Saban untuk kat sini. Tapi yang kampung ni dia datang awal lagi.
Sebab yalah bila nak negeri kena serang, kena jajah, of course you yang tak selesa dengan tu you akan lari keluar. Kita tak tahu bila kampung ni dibuka. Okey, secara jelas. Terima kasih kepada Geopark. Okey. Bila saya buat research tentang kampung ni, for your info, saya buat PhD tapi tak tahu lepas tak lepas lah. Okey, buat PhD. And then so dalam research saya, kampung ni ada kampung dia ada masjid. Dia ada masjid, ada kampung. Rumah selalunya berubah. Kan bila main next generation dia nak rumah macam lain. Tapi masjid dia mesti ada tapak dia, dan tapak masjid ni selalunya kalau tak ada masjid pun tapak dia tu orang tak boleh buat apa. Sebab dalam Islam tu tapak masjid you tak boleh do something. So artifact ke apa yang ada kat situ dia selamat lah. Okey. So bila buat research ke atas masjid tu, atas beberapa rujukan. Satu, Tun Sa'ban bergaduh dengan Megat Terawih pada tahun 1533. Megat Terawih ni macam sekarang lah, bergaduh politik kan, berebut kedudukan dalam istana. So Megat Terawih bunuh Tun Sa'ban pada tahun 1533. Okey, itu satu rujukan. Sebab di kampung ni dia ada kubur peperangan. Kubur peperangan ni dia batu nisan ya, batu nisan dia antara batu kepala dengan batu kaki dia selari. Dia selari. Tu kubur peperangan. Jadi bila kita cek buat kajian ke atas musibah kat kampung ni, cuma ada Italian flu pada 1902. Italian flu. Itu jenis mati ramai-ramai. So kalau mati ramai-ramai dia tanam macam tu juga. Itu. Tapi kampung ni dia ada terlibat, tapi dia punya tanah perkuburan dah di dekat masjid bawah tu. Okey. Yang ni lebih kepada menyembunyikan kubur. Dia di luar tanah perkuburan. Tapi malangnya lepas saya bawa mai beberapa profesor untuk diangkat benda tu sebagai sejarah, dia orang cabut batu nisan. Kenapa? Mungkin dia tanah orang, dia takut tanah dia kena ambil lah dia apa semua. Sayang. Hilang. Okey. Itu rujukan pertama. Rujukan yang kedua tentang kampung ni, Captain John Smith lalu kawasan ni pada 1603. The Adventure of John Smith 1600-1605. Kamu cari buku tu, baca. So dia masuk ke kampung ni pada 1603. Kamu cari dalam muka surat 244. Dia menceritakan dia singgah dekat kampung ni. Dia kata dia singgah kat kampung ni, pohon buluh yang merimbun dan terdengar muzik. Buluh bergeser, bunyi kalau angin tiup kan. Dia masuk dalam kampung tu, pokok buah-buahan dah tinggi, menandakan kampung tu kampung lama, dan terdengar jeritan kanak-kanak dan suilan burung yang sungguh riang, menandakan kampung tu aman damai. So dia masuk dalam masjid, dalam mosque, dalam masjid tu. Dia tengok the great drum tu. Dalam masjid ada gendang besar. Kalau gendang Cina pendek, gendang Melayu dia panjang. Tapi same, dia kurang besar, lebih kurang. So dipanggil tabuh ataupun dipanggil gendang raya. So dia tengok benda tu. John Smith tengok. And then dia tak bagi tahu kata dia tidur kat sini. Dia kata besok tu dia meneruskan pelayaran untuk berjumpa dengan wakil raja. So dekat Kuala Perlus dan Kuala Temung. Dekat Kati sana, Kuala Kangsar tahu. Sebelum Kuala Kangsar ada satu tempat nama Kati kalau dari sini. So dekat sana ada satu kubur. Di sana kubur Tok Temung. Dekat situ ada satu sungai. Itu dipanggil Sungai Temung. Tu kubur Tok Temung ni kat situ. Sebelah sini dipanggil Sungai Perlus. Semua turun kat Sungai Perak lah. Itu dia dipanggil Kuala Perlus dan Kuala Temung. So dia tunggu kat situ lah selama 3 hari 2 malam. Kalau you nak main melawat kat Lenggong pun cantik, kena mari 3 hari 2 malam. Baru boleh selesai. Kalau tidak selesai. So dia tunggu kat sana 3 hari 2 malam. Datanglah wakil raja dengan perahu tebuk. Perahu kayu yang ditebuk. Ditebuk tengah tu. Dia macam kino lah. Macam kayak. Okay? Dia tebuk tu. Di kepala perahu tu
ada panji negeri Perak. Bendera negeri Perak asal. Dia bendera hitam tulis putih. Dia tulis itu al-jihadu fi sabilillah, pedang bersilang. Itu panji negeri Perak asal. Bendera negeri Perak yang awal lah. Di dinding perahu ada lela. Small cannon, tahu? Meriam besar ni. Dia sandar kat dinding perahu. Dipanggil lela. Di atas bau salah seorang daripada awak-awak yang ikut Tok Pengulu tu ada rentaka. Bazooka. Senjata tu. Yes, yang tak atas bau tu. So, orang Melayu sudah pakai itu bazooka. Dulu sudah pakai. Tapi semua disembunyikan benda tu. Ditenggelamkan. Masa Portugis serang Melaka pun ada 5,000 laras meriam. Hak besar, tak termasuk yang kecil. Okay. And then, mulut dia merah. Misai pun merah. Misai tu, wakil raja tu. Tok Pengulu kot. Sebab dia makan pinang. Itu dalam catatan John Smith. Okay, cari buku John Smith ni, buka muka surat 244. Dia menceritakan. Ada muka surat lain lah. Tapi dia fokus kat itu. Tu. Dan dalam masa yang sama juga, John Smith bawa satu alat kebesaran diraja. Dia macam daun sirih. Yang saya syak dia bawal. Bawal ni alat kebesaran diraja. Dia macam daun sirih. Tapi dia ada ulu. Depan tokoh Hindu, kamu akan nampak benda tu. Itu Hindu selalu claim orang Melayu nak asal Hindu. No, itu adalah budaya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu. Sebahagian daripada alat apa kebesaran ke apa kita tak tahulah. Tapi benda tu lah. Okay. Itu selalunya yalah kalau cakap lagi orang kata heresis. Tapi nak cerita benda betul. Agama Hindu dia lahir selepas agama Hanif. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. So of course dia akan cidok itulah yang Nabi Ibrahim ni. So habis itu Okey. Itu adalah cerita pengembaraan John Smith menceritakan tentang kampung ni. Bila Geopark masuk, masa kajian saya mengatakan masjid itu dibuat pada tahun 1539 dan dia siap pada 1541. Masjid tu. Dibuat 1539 siap 1541. Itu kajian yang saya buat dalam PhD saya, okey. Bila Geopark masuk, buat kajian ke atas kayu masjid tu, Masjid Raja, bukan masjid baru, Masjid Raja. Kamu dah pergi tak pergi kan? Boleh Kayu dia 380. Umur kayu 380 tahun. Kayu dia. Tapak masjid tu 500 tahun. Tapak masjid tu dia ambil daripada debu Toba. Volcano Toba meletup 74,000 tahun dahulu. Dan debu Toba tu sampai ke sini sehingga 30 kaki pun ada. So di kawasan Masjid Raja tu penuh diselubungi dengan volcano debu volcano Toba. Okey. So debu Toba tu dipindah kat situ. So tapak masjid tu adalah tanah pindah yang berusia 500 tahun. Bila 500 tahun bererti kampung ni dibuka pada tahun 1523. Easy, senang nak cari satu tempat tu. Apabila kita ada ilmu, kita akan dapat cepat faham. Itu ilmu penting kan. So pengetahuan am perlu jelas kan. Tambah-tambah kita duduk dalam pelbagai bangsa. So kalau kamu tak faham saya tak faham kamu, akan berlaku krisis. Okey. Dan sekarang saya pun sedih, Amoy pun tak pakai lagi congsam, kemudian tali picion pun tak pakai. You know tali picion? Bila you birthday, you punya abang ataupun adik ikat you punya tali ni, tangan tali. Tali tu kalau merah. Dia panggil tali picion. You pun tak tahu dah sekarang. Tak tahu dah. Saya baru tahu. Tinggal Itu adalah budaya yang ditinggalkan lah. Sedang itu untuk mengikat you dengan adik you. So pakai kat tangan dia. You pergi kerja pun tengok, tengok semua Amai di rumah kan, adik sudah ikat tangan you kan. Sayang.
you buang macam tu saja. Saya pun sama, buang macam tu saja. Tradisi dulu yang mengikat keluarga. Kan? Dulu Cina dengan Melayu, saya tak tahu sama ada you terikut dengan kita atau kita terikut dengan you. Of course lah, you boleh datang sini, you ikut kita lah. Terikut sifat makan. Dulu Cina takkan makan berasingan. Tengah hari, saya ingat kawan saya, 2-3 orang alif apa semua, nanti tengah hari dia punya mama cari, balik makan. Makan sekali. Makan sekali. Tapi sekarang tak ada. Melayu pun sama. Susah mau makan sekali. Saya bila cerita benda ni, hati jadi sayu. Zaman berubah. Zaman berubah. You mau hidup berapa tahun? Habis tinggi 70 tahun, you mati. And then kita nak gaduh apa? Dulu budak-budak Cina, kawan-kawan saya dari Lenggong datang sini. And then cari buah makan sama-sama, curi durian. Kita ajar dia curi. Jarah. Dia pun kita pergi Lenggong, dia kata, ada limau baru. You kena kasih makan Tok Kong kan. Dia ajak, dia pun curi sama itu limau Tok Kong. Kita pun curi. Pergi makan belakang Lenggong tu ada satu dam, Pekan Lenggong kan. Ada sungai kecil dia. Makan sana. Itu limau curi dia. Ada lah Tok Kong dia curi. That's memory, hilang. Memanglah nakal. Tapi that's dulu. Benda tu. Tu sekarang kita semakin renggang. Itu adalah cerita kampung ni. Jadi kampung ni cukup tua. Okey. Bila orang dah mula ramai kat sini, Tun Saban balik pergi kat Kampar. Dia jumpa Sultan Mahmud. Dia kata, ampun tuanku, negeri dah ada. Sila merajakan. So raja masuk kat kampung ni, dekat negeri Perak ni pada tahun 1528. So Sultan Muzaffar Shah, Sultan pertama masuk sini, dia bersemayam di Tanah Abang dekat Bota sana. Nama istana dia Istana Indra Sakti. Kemudian Tun Saban duduk kampung Relak Hati. Dia orang duduk berulang ke bukit di belakang ni lah. So bukit belakang ni, gunung belakang ni dipanggil Bukit Raja Beradu. Sebab 2 hari 1 malam. Dia kena tidur semalam kat sini. So saya punya family, dia ada dari Sayong, Cepor sampai Temenggur. Bersiar. So saya punya family, dia tiga tempat ni ada. Sebab menguruskan tuanku. Inilah. Untuk tuanku nak bolak-balik pergi ke kampung Tun Saban tu. One day dia orang balik ke sungai. Atas satu rakit tu, Tun Saban, adik dia Tun Putih, anak kepada Tun Putih nama Putih Sahak. So dia tengok kat sini macam boleh buka kampung. So dia orang pun masuk, ada sungai kat belakang ni. Dia masuk, ada satu batu kat belakang tu. Itu hari Al-Bukhari mai tengok batu tu, saya tak tahu pasal apa. Itu batu besar. And then MK Land juga datang jumpa dengan saya nak pergi tengok batu tu. Kemudian ada satu company mana? Ada 3 company tu lah. Tengok batu. Nak pergi tengok batu tu. So bagi saya diorang ni adalah orang yang mencari sumber sejarah. Even Cina pun ada datang, ada satu profesor Cina datang. Itu universiti dekat Kajang, Universiti Negeri Cina. Universiti apa tu? Dekat Kajang, dia ada satu universiti. Private university. Apa nama? Dia punya dia punya prof dia datang sini. Prof datang sini. And then dia pergi tengok batu tu. Dia pergi tunjuk pada. So dia orang tak saja-saja cari benda ni. So itu orang yang ada knowledge. Dia ada knowledge nak tahu benda tu. Okay. And then dia orang kata sini boleh buka kampung. So Tun Saban, adik Tun Saban nama Tun Putih, dia pun cabut kerih dia, dia pacak atas batu tu. Letak tuan-tuan lah. Dia kata berkampung lah kita di sini. Nama kerih tu Demang Sari. Demang Sari. Kerih ni 2 bilah. Satu lagi kerih perempuan, dipanggil kerih betina. Yang tu kerih jantan. Kerih betina nama dia Dayang Selili. Yang tu family saya sebelah Sayong sana pegang lah. Tapi kita dah terputus hubungan. Tak tahu mana dia beradik, mana tak tahu dah. The last saya last 2 month kot. Saya pergi kat sana pergi cari kubur Tun Putih. Dia punya pusara. Sebab the image for the Sultan Tun Perak punya group ni, dia batu nisan dia ada image lotus, bunga teratai. Okey. Ada kelopak 8 dan kelopak 12. Yang kelopak 12 ni dia alim. Orang alim And then yang kelopak 8
dia macam Tok Pengulu like that, ketua, jenis ketua-ketua lah. Okey, yang kelopak 7 is marhain. Tapi dia orang ni kalau batu nisan di luar pada Melaka, tapi bunga teratai kelopak 8 ke 7 atau 12 ni berarti dia beranak di Melaka. Itu dia punya key lah. Untuk our family dia key dia kat situ. So kalau dia dah lahir selepas tu, dia ikut suka dia dia punya batu nisan bantai apa lantak lah. Tapi yang hak beranak di Melaka, dia akan pakai batu nisan tu. And then buka lah kampung ni. Bila buka kampung ni, dia orang pun balik pergi ke rakit. Dia orang tambak rakit tu dekat pokok yang tumbang dalam sungai. Pokok tumbang dalam sungai. Dulu Cendroh Dam belum ada. Bila Cendroh Dam tu tak ada, arus deras. Arus laju. So dekat Sungai Perak sini ni, dia ada 3 jeram. Jeram ni maksud dia air lalu batu tu dia laju tau. Dia ada jeram sapi, jeram berhala dan jeram jabeh. So semua jeram ni sekarang semua hilang. Bila buat dam Cendroh, air benak. Air benak tu dia naik sampai ke sini lah. So air tu jadi perlahan. So hilang semua jeram-jeram ni lah. Ikut peta 1877 lah. And then kampung ni dulu, okay, dapat nama dia apabila air arus tu tolak, dahan tu bidas, dia bunyilah cepat. Oh, bunyi air. Cepat. Kan? Dari bunyi tu, dinamakanlah kampung ni Kampung Cepor. Tapi Cepor tu selepas moden. Kalau pemetaan dulu, dia panggil Kuala Cepat. CHEPAR. Kemudian bila buat pemetaan baru, dia tulis Kampung Cepor. CHEPO. Cepor. CHEPOR. Cepor. Dulu Cepat. Cepat. Okey. Pada track tu dia orang guna track belakang lah. Tahun 1922, Mr. Thomas daripada Amerika, dia menggunakan track yang sama. Okey, dia datang daripada Amerika, so dia guna track tu. Ikut orang kampung, orang tua-tua dulu, dia musnahkan semua apa yang ada dalam sepanjang perjalanan itu. Itu jahat British ni. Sebab apa ni? Dia nak hapuskan sejarah punya ni lah. So sepanjang perjalanan tuanku, berapa ratus tahun dia guna tu kita tak tahu. Mungkin hampir 100 tahun kot. Kalau 1528, kereta masuk tahun 19 lebih, berarti 400 tahun. Kita akan gunakan pakai gajah, berjalan kaki, whatever semua ni. So dia lalu track tu, apa juga tempat tuanku simpan barang ke, whatever, apa semua, gua kecil ke semua, habis dia musnah. Hilang jalan. Jalan tu orang tak guna dah. Kita ada kereta lah dulu, track gajah, kot tu lah. Itu kampung ni banyak gajah. Sebab gajah yang ditinggalkan oleh geng-geng tu dulu. Geng tuanku apa semua. And then even saya, oyang saya pun, mak, atuk, oyang. So, saya punya oyang pun belah gajah. Nama dia Tunggal. Kamu panggil gajah? Tahu panggil gajah? Tak tahu. Di. Macam haiwan biasa, kucing. Macam itik. Di. Itik panggil dia. Bagi dia duduk Trum. Duduk. Tah, bangun. Riang, berdiri betul. Walaupun kamu suruh dia berdiri, riang, dia berdiri betul. Tapi kalau telinga dia kembang, berarti dia mau menyerang you. Dia dengar arahan you, dia diam. Tapi telinga dia kembang. Itu dia mau menyerang you. Semua cakap gitu. So kita kena tahu kalau belah gajah. So bila kita nak tahu dia tu concentrate kat kita ataupun dia nak menyerang, kita bagilah satu signal lagi. Riang. Dia nanti dia silang dia punya kaki. Itu dia tak menyerang. Cuma dia mau dengar you cakap apa. Kut, jalan. Hey, jalan laju. Chain, jalan terus. Kelong, belok kiri. Mu, belok kanan. Dia ada 24 bahasa untuk kontrol dia gajah. So dia ada satu tongkat, dia panggil tongkat kosa, KOSA, tongkat kosa. Tongkat kosa ni dia ada 2 jenis. Satu mata dia macam tu, kemudian ada kepala gajah. Satu lagi dia bunga Jawa. Tu tongkat kosa.
dalam tongkat kosa ada lagi tongkat sa. Sa. Yang tu dia ada juga macam tu tapi dia pakai mata lembing. Mata lembing. Sebab untuk cucuk belakang telinga gajah tu. So orang kata kesiannya gajah. Bukan. Itu kulit gajah 2 inci mo. Kalau dia tak dengar, you cucuk sikit lah. Bukan siksa gajah. 2 inci dia punya kulit. Dia pun cucuk. Baru dia. Geli-geli. Dia geli. That's itu. Okay. Habis Itu abang kampung gajah habis selesai. Kita pergi kepada Dam Cendroh. Nak pergi komunis Okay. Cendroh Dam dibuat, ada mengatakan pada tahun 1926, ada mengatakan 1998. Bagi saya dua-dua betul. 1926 kajian tapak. 1928 mulalah buat pembinaan tu. Waktu tu banyak Cina masuk sini kerja lombong. Okey. Cina masuk 1800, Cina dah mula masuk. Okey. And then Cina terbagi pada dua. Satu rambut pendek, satu rambut panjang. Rambut pendek dia tak mau balik lagi dah. Dia terus mau hijrah. Rambut panjang dia mau balik. Rambut dah sampai untuk yang balik. Okey. So Cina ni dia banyak kerja lombong. And then bila start je 1926 tu, British mula ambil buat kerja survey, mula ambil Cina masuk kat sini. Sebelum buat Dam Cendroh, dia kena buat beberapa jambatan. Dia mesti ada jambatan kat sungai-sungai kecil untuk bawa bekalan masuk Simen, buat air semua Sebab simen mesti main port Teluk Mak Intan. Teluk Mak Intan. Belah Lumut belah sana tu lah. Teluk Intan. Jauh. Okey, nak buat simen dia mesti itulah masuk by kapal. So, kena buatlah jambatan-jambatan ni, jambatan kertas sungai. So, jambatan tu orang panggil Jambatan Buckley. Sebab apa panggil Buckley? So, dulu DO pertama di Lenggong ni, dia orang kata Buckley, sebenarnya salah. Orang yang kata Buckley ni kajian tak lengkap. Dia sebelum Buckley tu Mr. Bablus. Mr. Bablus is DO pertama. Lepas tu dia 1901. 1902 baru mai Buckley. Bablus dia setahun saja. Kemudian Buckley datang. So Buckley ni datang beberapa tahun, kemudian dia ditukarkan di Kelang. Menjadi ketua polis. Dia duduk kat Kelang 2 tahun, kemudian dia balik pula mai ke sini. Tahun saya lupa. Dia balik mai ke sini sampailah 1942. 1942 dia pencen. And then dia balik ke England dan dia mati kat England lah. Okey. Tu. Dia juga Buckley ni orang panggil dia Raja Putih Raja Putih boleh pihak. Okey. So, Cina masuk bekerja sama dengan orang putih untuk buat jambatan, selepas tu buat Dam Cendroh. Bila dah Cina ada kat sini, dia datang Cina-Cina yang mengambil peluang. Okey, yang masuk dalam kampung-kampung Melayu lah. Saya tak dapat cukup bukti sama ada dia sebelum tu dah datang ataupun dia datang dengan projek Dam Cendroh. Tapi yang jelas Dam Cendroh tu 1526 dah mula kajian tapak. So dalam kampung-kampung Melayu ni dia ada lah Cina masuk. Okey. Macam kat sini dekat Bukit Berhala atau Jeram Berhala tu, di situ ada tepi bukit orang panggil Bukit Berhala, Jeram Berhala. So dekat situ ada 6 keluarga. 6 ke 4 keluarga Cina tinggal kat situ. Ini bila sebut komunis, orang selalu nampak muka Cina. Betul. That wrong. Salah. Kau kena perbetulkan. You sebagai etnik Cina, you kena perbetulkan benda ni. Komunis bukan sebab Cina. British pun ada komunis. Melayu pun ada komunis. India pun ada komunis. Komunis is fahaman. So kita kena sama-sama bangun untuk memperbetulkan benda ni. Okey. Itu sebab diwujud kampung baru. Sebab nak kepung you supaya putus hubungan,
Cina komunis yang jadi komunis betul tu dengan pahaman komunis. Tu dia letak kayu kat Kampung Baru. Okey, Kampung Baru tu adalah tanah sultan yang diberi sultan dan akhirnya dibagi kepada you untuk dipecahkan lot. Okey, jadi mulalah ada Cina masuk kampung ni. Pada tahun 1930 siaplah dam Cenderum. Bila siap, Cina-Cina ni banyak tak nak keluar. Mesti. So dia orang ni stay kat sini. Itulah stay kat Lenggong. Duduk kat Kuak. Dekat Kuak kamu lalu Pekan Kuak. Nanti kamu pergi kat sana kampung Kuak. Kati you kena pergi sebab sana masih ada lagi kedai Cina lama. Yang lama kok. Komunis. Sampai sekarang. Sekarang ada lagi. Saya pun kalau saya jadi pemerintah saya reserve dekat sekampung. Sebab dia ialah bukan budaya Cina, maksud dia bila you masuk dulu, you berhubung dengan orang Melayu, you menyediakan bekalan, orang Melayu bagi benda untuk you jual. So komitmen tu berlaku antara Cina dengan orang Melayu. Sebab waktu tu Cina tak ada tanah, orang Melayu ada tanah. So orang Melayu akan jual kat you, you sebagai pemborong. And then you akan jadi peruncit. Dalam masa sama jadi peruncit, kan? You is trader lah, kan? So that commitment tu berlaku cukup cantik waktu tu. Kenapa kita nak rosakkan benda ni? Harmoni. Yes, harmoni. Semua orang boleh cari makan, okay? So kampung tu, you pergi tengok dua-dua tu, dekat Kati dengan ni, you pergi tengok. Syok tau. Saya suka lalu tempat tu. Tengok rumah macam dulu apa semua. And then dia orang terus tinggal kat sini. Kedai kawan saya pun ada Apeng dekat Lenggong tu, Apeng. Apeng dia kedai dia kayu. Ni dia baru cat. Dia suruh saya pergi tengok, kata dia punya bapa tu, saya punya kawan. And then dia punya kayu tiang dia masih pakai kapak untuk buat tiang rumah tu lah. Bila budaya komunis, pahaman komunis tu mula masuk, dia mula serap masuk dalam selepas sistem Maharaja di China sudah habis. Kemudian Mao Zedong by Red Books, buku merah. Bisa dengar buku merah? Okay. So that is a buku merah, is pahaman komunis. So buku tu telah dibawa untuk dibagi kepada you all lah. So you pun ambil itu sebagai pahaman baru lah. Dari situlah wujud komunis. Bila wujud komunis tu, pahaman tu, you mula rasa ingin ambil tempat. Tengok orang Melayu pun lekeh saja, you pun rasa untuk itulah. Tapi bukan semua tau, saya cakap ni. Tapi nak cerita sejarah dia macam mana. Komunis mula hebat pada tahun 1946. 1946 tu dia cukup kekuatan dan dia bantai habis Indonesia, Filipin, Semenanjung Tanah Melayu sehingga 1948. Dia bantai habis. Lepas Jepun kalah. Lepas Jepun kalah. Di Indonesia dia bunuh semua sultan dekat Sumatera pada 3 hari bulan Mac 1946. 3 Mac malam 3 Mac 1946 dia serang komunis, dia serang serentak semua istana-istana dekat dengan Sumatera. So dia bunuh habis raja, dia rogol dia punya puteri apa semua sehingga hilang. Hilang tu sampai sekarang. Sampai sekarang hilang kerajaan beraja di Sumatera lah. And then di sini dia berlaku awal pada tu lagi. Dia testing, dia buat kat Lenggong ni, dia test power. Terawal di Malaysia. Terawal di Malaysia. Dia test power dekat sini pada tahun 1942. Dia bakar kampung ni. Kampung mana lagi? Kampung ni kampung Cepor ni. Cepor dibakar. Dia bakar. Kampung Cepor ni terbagi pada 3 bahagian, Kampung Paya, Kampung Tengah, Kampung Ulu. Yang dia bakar Kampung Paya dengan Kampung Tengah. Tadi kamu lalu tadi jumpa sekolah agama rakyat tak jumpa? Sekolah agama tak ada. Perasaan ada masjid je. Masjid ada. Ada. So masa dia masuk ke bawah lah. Ke masuk. Okey. Kemudian masuk, kemudian jumpa masjid baru, ada masjid raja tu. Kamu tak perasan masjid raja tu kot? Tak perasan. Tak pasal masjid lama. Masjid lama tu, masjid kayu tu masjid raja lah tu. Yang tu lah kata masjid 500 tahun tu. Yang tu. So sampai dekat sini satu bukit. Dekat bukit tu ada satu pokok getah. Dia ikat kain merah kat situ. Kain merah.
So simbolik dia tak tahu pasal apa, tapi yang dibakar sebelah bawah tu lah. Kampung bawah tu. So kampung ni dia tak kacau. Dia lalu saja kampung ni. Tapi ada 2 buah yang dekat dengan kain merah tu dibakar, 2 buah rumah. Satu rumah Pak Tok Medan tu, satu lagi rumah siapa saya lupa dah. Pek kecil punya rumah tu. Dua rumah ni bakar. Kemudian baru mungkin dia tersedar kata tak boleh bakar sebelah sini. And then dia stop lah. So 2 tu macam tersilap lah. Dia tersilap lah. So dia masuk kampung ni. So dekat hulu ni dia banyak pakai mercun lah. Dia tak pakai senjata api My mother lari kat bukit ni, belakang ni, bukit Tok Kumbang, bersembunyi di sana selama 5 tahun. 5 tahun. Beriti buat donor je kat you. You lari lah kat mana apa semua. Dia tak mai pun tengok. Cakap dengan you. 5 tahun lama. 5 tahun duduk orang tua saya, mak saya. Tahun 1947 baru balik mai kat kampung ni. Rumah yang dibakar sebanyak 32 rumah, 32 biji. Termasuk dangau lah kot, kan. Kalau rumah pun bukan banyak waktu tu. Kan tengah sawah dia ada dangau apa semua, so dia dikira semua jadi 32 rumah. Orang yang dibunuh dan dilarikan hilang hampir 100 orang. Kampung ni saja. Kampung ni saja, 100 orang. Dalam story ini banyak yang saya pick up lah, tapi saya nak cerita kat you ada 2-3 cerita. Satu, Tok Mak Arif. Tok Mak Arif ni tok kepada kawan saya. Kawan saya nama dia Fakarudin. Okey, mak dia Mak Tembun. So Pak Mak Tembun ni nama dia Tok Mak Arif. Okey, Ben saya tak tahu lah Tok Mak Arif. Dia orang ni duduk kat Bukit Puteri, belakang sekolah kebangsaan tu. Belakang tu orang panggil Bukit Puteri. So dia duduk rumah dia kat belakang sekolah tu. Kemudian malam tu dia dengar bising kat sekolah tu, bising. Dulu jaga sekolah tu sing. Dia home guard lah kot, apa ni yang dulu British punya army. So dia mula tembak bubang-bubang pun dengar letupan. So Tok Mak Arif ni dia keluar tengok. Rupanya komunis sedang serang sekolah tu dan bakar rumah guru. Tok Mak Arif ni dipancung. Belakang ni putus, tapi urat mareh ni you punya urat ni belum putus. Hidup lagi. Hidup lah. So dia tongkat ni, dia jalan balik sampai tengah laman jatuh. Mati. Sedih. Okay. Seorang lagi nama Halimah. Halimah ni dia kampung paya. Dia tak sempat lari. Yang tadi Tok Mak Arif ni kampung tengah. Dia kampung paya. Tok Mak Arif Halimah ni dia demam, tak boleh lari. Anak dia usia 9 bulan. Adik dia terjun dalam belakang rumah ada hutan keladi, sembunyi dalam hutan keladi. Kemudian dia tengok komunis ni naik tendang pintu rumah lah. 4 orang Cina komunis, dia tendang pintu tu dan ditikam kakak dia ni beberapa kali. Lepas tu baru dipancung. Selesa dulu. Dia cangkul dengan tajak pipi dia dulu sebelum dia pancung. Dia cangkul kat sini. Ini pipi ni jatuh, nampak geraham atas dan geraham bawah. Lepas tu baru dipancung. Anak dia menangis sebelah, umur 9 bulan. Rumah tu rendah. So dia orang keluar kepada di depan ada jemuran dipanggil, tempat jemur something kan. Budak tu dilambung. Dan dengan ketawa hilainya ditunggu dengan 4 bayonet. Di hujung senapang ada pisau nama bayonet. So ditunggu macam tu. So darah baby tu mengalir dekat siku komunis. Kampung ni terima you duduk hujung kampung buat ladang sayur dan apa semua. Dari pengetahuan saya, kampung ni tak pernah buat apa.
Dan Cina yang 4 orang, 4 ke 6 keluarga itu datang minta maaf. Dan bukan dia. Selepas beberapa tahun dia datang. Bukan dia. Dia tu dipaksa oleh komunis je lah. Untuk sedia makanan, sedia plan, sedia apa semua buat ibu. Komunis Tu, juga. So tu saya kata, jangan salahkan semua Cina, bukan semua Cina komunis. Okey. Macam sekarang kan, sikit-sikit orang marah DAP lah, dia apa semua kan. Bukan semua DAP jahat. Ada dalam DAP baik, bukan semua jahat. Cina bukan semua jahat, ada Cina yang baik. You tahu banyak Cina tak suka DAP. Kalau macam parti lah. Bukan semua Cina suka DAP. You selalu buat benda yang timbul ketegangan. Siapa je suka. Siapa suka? You nak berniaga. Tengok you datang sekali dengan budak Melayu, mai jumpa orang tua Melayu. Boleh sembang. Cerita sejarah, bukan resis, cerita sejarah. Dan itulah sejarah kampung ni. Kemudian dalam tepi masjid nanti kalau kamu pergi kat masjid tu, singgah kat masjid tu, kamu boleh masuk masjid tu. Kalau buka pintu semua, lagi tutup balik je. Pintu pagar tutup sebab takut anjing masuk. Dan tepi rumah tu, rumah Tok Talib. Tok Talib ni, dia ada 5-6 orang anak. Belakang rumah dia, antara rumah dia dengan kubur tu, dia ada dulu, you tahu kerbau. Dia suka main lumpur. Kerbau. So, dia jadi macam telaga. Dia panggil kubang. K-U-B-A-N-G. Kubang. So, bila komunis tu masuk, Tok Talib ni tak sempat nak lari. Dia terjun duduk dalam kubang kerbau ni dengan anak beranak dia. So anak dia yang bongsu tu nama Sabiah apa? Dia tutup mulut ni sampai biru, tak bagi menangis kan. So dia orang ni nampak komunis sedang angkut buluh untuk bakar masjid tu. Okey, nanti bila kamu masuk masjid tu, ni masjid menghadap macam ni menghadap ke kiblat . Sebelah sini dipanggil Anjung Utara. Sebelah belakang ni dipanggil Anjung Timur. So sebelah Anjung Utara nanti kamu tengok ada 2 salur air. 2 salur air tu nanti kamu tengok dekat salur air tu ada kesan bakar. Tu kau ni bakar lah. Kesan bakar. Masih ada. Kamu boleh pergi tengok. Lagi dah ambil gambar benda tu kan. Buat bukti, proof benda tu. Tekan lagi. Dan dia orang macam kan. Dan saya pun tak bagi dia bila saya buat research. Bila saya balik kampung ni, saya kekalkan benda tu. So dia orang buat ubah suai pun saya cakap, kita bukan siapa pun tapi kita cakap dia orang janganlah ubah apa semua kan. Dia nak buat apa baik boleh tapi jangan ubah suai. And then bila bila dia nak bakar masjid tu, so tak terbakar. Padam begitu je lah. Dia tak terbakar. So itulah story tentang kampung ni dibakar oleh komunis. Itu satu. Yang ketiga. Yang keempat, suami Pek Sarah. Sarah ni tak tahu nama apa tapi Pek Sarah saya panggil. Pek nenek Pek Sarah. Okay. Suami dia ni dia orang dia terjun dalam Sungai Perak. So komunis ikut and then tembak dia dalam Sungai Perak. Selepas tu family dia trauma dan banyak gila. Kampung ni banyak dulu. Masa saya kecil-kecil banyak orang gila. Habis. Kemudian ada satu lagi adik Tok Hasan. Ni, tu kamu tu kayu depan tu kan. Kayu tu kayu mesin tebu tu. Okey, yang tu Tok Hasan punya lah. Okey, Tok Hasan punya. Tu 200 tahun lebih tu. So, adik dia nama apa dah? Aduh, lupa. Allah. So adik dia ni tikam tak masuk. Ilmu kebal. Tu mistik dalam Melayu dia banyak tu. Tikam tak masuk. Tembak pun tak masuk. You tembak pun dia tak mati. Tak tembus. Tak tembus. So dia bawa pergi Sungai Perak, dia ambil kayu pancang 2 tu kan. Kayu pokok, dia tekan you punya head kepala dalam air. So matilah kat situ. Mati lemas. Mati lemas lah. That sesaan yang berlaku kat kampung ni. Kamu jangan tengok sekarang. Kampung ni dulu nak masuk sini pakai boat. Dan kampung ni tak ada masalah dengan siapa-siapa. Tak kacau siapa-siapa pun. Tapi itulah nasib yang berlaku kat kampung ni. That try and error, dia umur kat sini lah 1942.
Baru 1946 tu barulah dia dia menyerang tempat-tempat lain. Termasuklah dia bunuh Kissinger apa? Henry Sir Henry dekat apa tu? Kat Pahang tu. Dekat Fraser Hill. Kawasan tu dibunuh kan dia komunis. Itu semua yang ni lah. Dan orang Melayu kamu sebut komunis Cina. Lagi? Kamu sebut komunis Melayu. Abdul Rashid, Syed Maidin. Syed Maidin, Abdul Rasidi. So that's itu saya cakap bila tengok you and then semua cakap okay, komunis is Cina. Salah. Saya bukan nak masuk Melayu, tapi saya nak pesan satu sama you. Kita duduk kat sini. Ikutlah rasmi padi. Makin tunduk makin berisi. Okay? And then Melayu adalah orang yang asal kat sini. Kita tak minta apa pun dari you, tapi saling menghormati. Orang Melayu dah terlalu berkorban. Dia buat terlalu baik. Saya bimbang satu, takut orang Melayu mula buat jahat. Kalau dia mula start buat jahat, dia sudah tinggal budaya Melayu, dah tak guna. That's story for the kampung ni. 46 balik kat kampung ni. So 47 sorry. 47. So mak saya balik kampung ni lah. And then membesarlah sebagai seorang wanita Melayu. Okay. Itu adalah cerita kampung ni. Dan untuk di kampung ni, kalau you datang, you kena tengok, you kena tahu sejarah komunis bakar. Kemudian you kena tahu Masjid Raja. Kemudian you kena tahu Akis Galeri kan. Sebab di sini sumber maklumat. 20 tahun ada. And then di sini satu lagi you kena tahu Telaga Biru. Telaga Biru tu apa lagi? Okey. Telaga Biru ni berjuta tahun dahulu benua India dia telah menolak benua Asia. Dan sehingga kan Thailand tu bergerak ke timur. Thailand tu bergerak ke timur. Dan Semenanjung tetap. Semenanjung ni dia tetap. Nah, yang tadi kita cakap Sumatera mula renggang 1 meter kan. Berarti Semenanjung ni tetap macam tu. Tapi yang Thailand dia ditolak oleh benua India, so berlaku crack dekat banjaran Titiwangsa. Crack, patah. Dari rekahan tu bermula pada Gunung Bubak. Gunung Bubak ni dekat Sikh. So crack tu sampai ke Kinta. Untuk rekahan tu semua keluar air color biru. Dan itulah di Kampung Cepur ada satu. Tempat lain orang tak jumpa ke ataupun orang tak tahu lagi, belum dibuka walau-alam. Tapi itu adalah hasil daripada terjahan benua India dekat itulah dekat Asia Tenggara tu, sehingga banjaran Titiwangsa tu crack, patah dan keluar air tu. So itu adalah pure mineral 7.6 pH dia banyak alkali dalam tu. Suhu 26.7, air dia color biru Barisan Nasional. Biru pekat tu. Biru pekat. Tapi kalau you angkat, dia tak ada lah, tak nampak. Tapi you tengok tu dia biru. Pekat sangat. And then di sini ada 4 jenis air. Satu color pekat tu, satu biru keadilan, satu air biasa, satu air hitam. Saya pun tak tahu dalam bumi ni ada apa, tapi di kampung ni itulah, di kampung ni. Dia ada macam ada 4 saluran air dia. Sebelah paya tu dan tu. And then itu adalah kehebatan dia. Bila saya tinggalkan kampung ni selama 47 tahun, bila saya balik, saya mula buka benda ni lah. Cerita pasal masjid, cerita pasal komunis, cerita pasal kampung ni tadi kan. Kalau you perasan, I dah cerita kampung ni dibuka. Okay, I dah cerita pasal komunis masuk. Kan? I dah cerita pasal getah masuk kat sini apa semua. Cendruh Dam, Temenggur Dam apa semua. Semua dah cover untuk Hulu Perak ni. Dan tadi I terlupa pasal tu yang bawal tu kan. So bawal tu yang diarahkan oleh Raja Petani. Waktu tu Raja Petani nama dia Puteri Hijau. Bagi ke John Smith benda Allah tu supaya diberi kepada Raja Reman.
So Raja Reman ni siapa dia? Itulah bila John Smith pergi jumpa wakil Sultan Perak dekat Kuala Perus dulu ni, dekat Kuala Perus dan Kuala Temung, dekat Kuala Kangsar sana, bererti di sini adalah negeri orang lain. Negeri Melayu juga. Tapi bukan negeri Perak. Negeri Perak sempadannya dekat Kuala Perus. Ada raja lain. Di sini nama negeri ni negeri Reman. Raman, R-A-M-A-N, Raman. Kalau kamu pergi belah Hulu Perak sana, kamu akan jumpa Raman Hidrolik. Raman Hidrolik tu adalah syarikat yang kerajaan Perak ke saya I don't know, tapi dia ambil sempena pada Raja Reman tu lah. So dia orang ni memerintah antara Greek sampai ke Lenggong dan sampai ke Baling. Dan di sini dia dialek dia berbeza. Dia bukan macam Kelantan. Contohnya Begena hang ni. Begena hang ni. Maksud dia pasal apa kau ni? Lain tu. Kalau pagi-pagi dia selimut, dia kata hari ni rasa seruang. Seruang tu nak demam tak demam. Kalau bahasa Jawa dia panggil meriang. Dia bukan pengaruh siang. Bukan. Memang dia sendiri. Dia sendiri. Dia ada own, dia ada bahasa dia sendiri. Tu bahasa-bahasa pelik lah. Seruang kan. Itu apa lagi? Jelau. Hang tanam pisang berapa jelak kan ni? Maksud dia hang tanam berapa lubang kan ni? Jelak. Dengar. Oh ya? Lain tu. So that's it. Dia dulu adalah Kerajaan Reman. Sebelah Banjaran Titiwangsa sini, negeri Reman. Sebelah sana Banjaran Titiwangsa, negeri Legeh. Kalau kamu pergi kat Gua Musang, kamu akan jumpa Ulu Legeh. Tu adalah negeri Legeh. Dia orang ni bermuka laut kan ke Laut Melayu lah. Laut Cina Selatan tu. Dia bukan main kat Selat Melaka. Dia bermuka laut kat sana. That is ni lah story pada kampung ni dan daerah ni pada asalnya. And then kalau kamu rajin, kalau kamu pergi kat kubur sana, banyak batu-batu yang luar negeri. Batu lama, batu purba. Batu jenis besar-besar. Kebanyakannya ada yang dari Sumatera. Ada yang dari petani. Dibawa. Dibawa kat sini. So, dari simboliknya, orang sini, batu purba, batu tua, dia buat main batu-batu dari gunung tu. That is prestige ataupun orang sini dulu adalah orang yang berdarjat. Darjat ketinggian dia. Tinggi. Tanda guna batu. Dengan batu lah, batu nisan dah. Kemudian baru pakai batu sungai tu dah di generasi baru lah. Tapi yang awal tu, dia pakai batu tu. That is story pada kampung ni. Ada apa kamu nak tanya? Saya nak tanya pasal komunis tadi. Kalau yang Pak Aki kata tadi, yang komunis ni bukan Melayu je ada. Kalau kita faham lah kalau Cina ni mungkin dah ada pengaruh dari mainland orang. Kalau Melayu ni apa yang menyebabkan orang nak join komunis? Kalau tengok dia orang nak join komunis tu salah satu sebabnya nak merdekakan negara ni dululah. Bantuan komunis. So dia nampak komunis tu adalah saluran sebab dia orang gunakan kaedah untuk kempen orang Melayu tu, dia gunakan kempen tu untuk merdekakan negara ni. So dia orang ni masuk atas sebab tu lah, untuk merdekakan daripada pengaruh British kan. Kalau apa-apa daripada Jepun nak bebaskan dari Jepun tu pula. Tapi dari Jepun sebenarnya Jepun masuk kat Malaya ni, dia tak kacau orang pun. Tapi bila dia kacau hang tu apabila hang bekerjasama dengan British dan bekerjasama dengan Cina. Maksud dia Cina bekerja dengan British, kita pun bekerja dengan British. So dia kira kita ni adalah ejen British. Dan dalam yang masa yang sama, waktu tu Cina sedang berperang dengan Jepun. So dia orang marah. Dendam kepada Cina tu. And then bila kita kawan dengan Cina pun, dia bantai kita. So dia banyak klimaks berlaku kat situ lah. Tapi untuk orang Melayu, dia sebab untuk merdeka. Merdeka. Jadi terpengaruh dengan janji lah. Pengaruh dengan janji. Bukan ada benda lain, tak ada. Dia tak ada upah apa. Dia terpengaruh dengan janji untuk merdekakan negara ni. Sedangkan dia orang tu digunakan. Dia lebih digunakan lah. Sebab bila kita tengok sistem persenjataan pun regimen 10 komunis, dia semua Melayu. Kemudian yang lain tu kebanyakan Cina. Regimen lain Cina. Regimen 10 ni dia untuk orang Melayu. Persenjataan dia untuk komunis yang pure dengan hak Melayu, regimen 10 ni jauh pisau.
Dia ni senapang yang hak rosak, ada orang tak pakai dah bagi bawa bagi grup ni. So yang tu dapat bekalan cantik lah. Ada itu. Lagi? Komunis lagi, saya nak tanya macam mana kalau kita kalau ikut tempoh masa komunis berada di Tanah Melayu dari 48 hingga 60. Jadi bagaimana komunis kat Legon ni berkurang? Tak macam mana boleh hilang ke, ada sebab campur tangan British? Dia selepas perjanjian baling, perjanjian baling tu, komunis tak setuju. So dia terus dengan penentangan. Gerila. Gerila whatever semua tu. Kemudian bila British mula tak angkut khazanah lah, senang cerita. Kalau tidak dia kerja angkut khazanah ni, bawa balik kat dia aja. So bila kita dah mula start untuk mirit kemerdekaan apa semua tu, dia pun buat preparation. Buat preparation tu dia mula membangunkan negara ni. Secara apa kata, bukan sejarah moden, dia nak majukan negara ni lah. Bila nak majukan tu dia mula ambil pegawai kanan lah. Sebab dia nak kurangkan pengaruh raja. Kalau dia tak gunakan office, tak buka apa semua, pengaruh raja akan lebih banyak di dalam masyarakat. So dia susah nak kontrol. Sedangkan dia dah berlaku campur tangan dekat sini. Kenapa berlaku campur tangan? Tahun berapa perjanjian campur tangan? Campur tangan tu. Perjanjian. Perjanjian Pangkor berlaku tahun berapa? 18. Perjanjian Pangkor. 1874. 84 pula. 1874 selepas pergaduhan Jihin dengan Haisan. Jihin Haisan. So pasal BJ Timur, pasal perlombongan, and then British orang Melayu tak berjaya menyelesaikannya. So British bawa masuk pengaruh dia untuk dia jadi orang tengah lah. So dari situ mula start campur tangan British kat sini dan berlaku perjanjian Pangkor lah. Perjanjian Pangkor berlaku pada 1874 di atas kapal HMS Pluto. Okay, Pluto. And then perjanjian tu tak sah. Kamu tulis tak sah. Sebab perjanjian tu ditandatangani oleh Raja Abdullah dan dia orang cuba nak menzahirkan supaya nampak perjanjian tu macam betul. No. Sebab Raja Abdullah tu dijanji untuk dijadikan Sultan Perak. So macam mana dia orang ambil cok mohor wallahu alam. Tapi dia berlaku kat situ, bagi saya berlaku penipuan yang licik di dalam istana. Di mana dia orang ambil cap mohor tu, and then lepas Raja Abdullah tanda tangan tu, dia guna cap mohor tu cok kat situ. Sedangkan Sultan masih ada. Sultan sign betul lah, ni Raja Abdullah. Selepas tu Raja Abdullah rasa dia tertipu, dia mula memberontak. Bila memberontak, dia ditangkap dan dibuang ke pulau Seychelles. Pulau Sicily. Seychelles. Okey. Bagus kat dia buang kat sana. Maka terlahirlah lagu Negaraku. Dia ambil dari Perak. Raja Abdullah tu buat lagu tu. Terang Bulan. Lagu Terang Bulan tu. Dia sadu, dia kalau ikut bukan lagu Terang Bulan tu, tapi dia punya alunan muzik tu kurang lebih. Jadi lagu Negaraku. Tu Raja Abdullah, jasa dia lah. Okay. So perjanjian tu tak sah. Perjanjian selepas tu semua tak sah. Kalau kau nak kata sah, kau punya pasal. Saya kata tak sah, berlaku penipuan kat situ. Sebab dia orang curi cok mohor raja, cok kat situ. Dan Raja Abdullah bukannya raja. Tak diiktiraf. Tak diiktiraf perjanjian tu. Ada perebutan kuasa lagi. Wallahualam. Kalau buku teks lah kan. Buku teks ni ditulis oleh British. Itulah. Tu saya datang jumpa orang sumber senang. So kena tengok semua sudut benda tu. Okey. Getah masuk 1877. Lepas getah masuk. And then mula masuk tahun 52 biji. Hilang kat Singapura. Getah tu bawa masuk daripada Brazil, pergi kat Ceylon. Sri Lanka. Ceylon. So dari Ceylon bawa masuk mai kat Singapura. 52 biji. Hilang. Biji getah tu hilang. Getah bukan sini tau, dia asal Brazil, bukan tanaman sini. Kemudian bawa masuk pula kali kedua. 26 biji tak salah saya. 26 biji. So dari Singapura terus bawa mai dekat Perak, benih tu bagi kepada Sultan Yusof. Sultan Yusof ni sultan yang paling pendek pemerintahan dia selama 10 bulan saja.
So Sultan Usup ni dia panggil oyang saya yang belah gajah tu. Nama dia Mak Syah, Tok Bah, Mak Syah, Tok Gajah. Dia nama dia 3. So dia pergi ambil 2 biji tanah kat kampung ni untuk membiak di kawasan Lenggong. So kita ada chemistry dengan istana. Keluarga saya. Dia ada chemistry dengan istana. So rumah ni pun dia tengok macam ni. Ada dia orang datang. Kerabat diraja datang macam ni. Datang makan nasi. Dia cakap, hello, ayah Aki nak makan nasi. Okey. Jangan ada escort. Jangan protokol. Boleh datang. Boleh. Makan. Setiap hari datang 16 orang. Tapi bukan raja lah. Dia punya anak-anak dia lah. Then story apa ni? Ada lagi apa? Nak tanya apa? Ya, Mat, nak tanya apa? Tak ada tanya ni. Saya nak tanya dah berkenaan dengan Aki kita tadi yang ibu Aki yang melarikan dalam hutan tu, kalau boleh cerita detail sedikit sebab saya nak sebagai sejarah lah, sebab tempoh yang 5 tahun tu agak lama. Dia okey, Bermula macam mana? sebelum komunis tu masuk menyerang, orang kampung ni dah ada input. Macam berita nak datang. Kemungkinan kampung ni akan diserang. So dia orang ada kumpulan macam ni, macam rukun tetangga. Jaga. Jaga. So dalam ramai tu Tok Dohab ni dia orang yang pandai ilmu batin lah. So kampung ni Pak Segi lah senang kata. So dia pergi tanam lilin. Di Bagan dekat dekat Payah sana, di kampung Bagan kat sana. So 2 lilin. Belakang ni 2 lilin. Lilin tu tiap-tiap hari kena pergi cucuh atau ganti bau. Macam pelita lah. Macam pelita. Sekiranya lilin tu terpadam, dia memang ditutup. Dia Bukan boleh mati sendiri. dia tak boleh mati sendiri. Kalau dia terpadam, berarti orang akan masuk ke situ. Jadi orang tahu. Dia pagar lah, panggil pagar. Ni pagar boundary lah. Okey, pagar simbolik lah, pagar apa? Pagar syarat. Macam orang kata, kena pagar rumah kau ni. Okey. So pagar syarat lah. So Tok Dahab ni, tu rumah atuk saya kat belakang tu, dia baik sangat dengan atuk saya. And then rumah atuk saya ni macam tempat orang, kadang orang berhimpun, orang kampung berhimpun nak mengadu hai apa-apa. Dia tanam 4 lilin. Satu hari tu dia pergi periksa, pagi dia pergi periksa lilin tu, ada mati. So dia naik menangis dekat rumah atuk ni. Dia menangis, Tok Dahab ni. Dia menangis. Lepas tu Tok tanya, kenapa? Dia kata kampung kita akan diserang. Belah mana? Tok kata. Dia kata sebelah Payah lah, sebelah Bukit Berhala. So komunis tu masuk dari sana. So dia kata kita macam mana? Dia kata semua lari sebelah sini. So kena lari sebelah sini sebab dia apa? Dia kata pagar tu pecah. Pagar tu pecah. And then dia orang masuk sebelah sana betul. Mula masuk tu diberitakan dia orang nampak laut. Komunis dia nampak laut. So dia tak boleh pergi, dia nampak laut. Ilmu batin. Batin. Jadi dalam kumpulan komunis tu ada orang Melayu yang pandai. So dia ni buka labang balik. Buka masuk dia nampak tanah balik lah. Tanah balik. So kena masuk lah. Kemudian di sini ada beberapa mualaf Cina yang masuk Islam. Satu Tok Mat Yatim, satu Pak Su tu apa? Lupa nama. Saya lupa nama. Ada 3-4 orang. Dia mualaf yang kahwin dengan orang Melayu lah. So dia orang ni pun lari. Orang tanya, kenapa lari? Dia kata dia Islam, tak kena bunuh. Dia akan bunuh aku juga, kan? So dia kata dia kena lari. So dia lari lah. Tapi dia banyak lah macam kadang-kadang dia pindah apa, dia dengar Cina cakap apa, so dia boleh translate lah apa yang komunis cakap. And then dia masuk hutan sana. So malam tu berhimpun di rumah tok saya dulu. Sebab dia masuk tu subuh. Sebelum subuh dia masuk tu. Hari Sabtu malam Ahad, tapi tarikh saya tak tahu, bulan tak dapat.
And then dia berimpun rumah tok ni, budak-budak orang perempuan semua impun sini. Kemudian buat lari ke sana lah. Buat lari ke hutan sana. So sembunyi di sana. So yang tu okey, selamat. Kemudian ada satu grup lagi, dia orang pergi ke Bukit Labu. Yang tu dia cross pergi ke Bukit Bunuh. Okey. Kemudian dari Bukit Bunuh tu dia orang pergi ke Cegar Galah. Ada kampung-kampung ni lah. Cegar Galah. So pergi sembunyi sebelah sana lah. And then mak saya duduk dalam hutan tu, dah dia orang datang balik periksa kampung, rumah kena bakar, beras kena curi like apa semua lah, barang mah yang kena curi apa semua, tapi ada juga yang tak diambil. So dia orang ni dalam tempoh tu dia orang mula buat rumah lah. Buat perkampungan dalam. Buat perkampungan sementara lah. Semula tanam padi, tanam apa semua, jadi nak balik kampung takut terus berduduk di sana, tapi dalam bentuk dangau lah. Dangau ni jenis small rumah kecil yang buat daripada kayu hutan sementara lah. Macam perkemahan je lah. So duduk kat situ, bertahan lah. Buat rumah daripada kayu bulat, kemudian pakai atap beretam. Beretam ni satu jenis daun hutan yang dianyam-anyam untuk jadikan atap. Yang macam atap rumbia lah. So duduk situ lah. So dia tahan dalam 1 tahun atap tu. Lepas tu nanti kau boleh dah reput, ada tukar lain lah. So benda tu banyak dalam hutan tu. Dan dia orang pun tak susah apa, sebab waktu tu survival orang Melayu tinggi. Dia tak memberi kesan. Dia tak memberi kesan pun. Survival tinggi. You tanam apa hidup. Same sekarang pun sama. Tu kamu tengok saya tanam padi belakang, hidup. Dah tengok padi? Dah tengok je? Hidup. Tu dalam lesung tu ada padi, you boleh tumbuk. Dan saya memang praktikkan hidup cara orang dulu. Walaupun saya beli beras, beli apa semua, sebab saya jangka akan 10 tahun akan datang akan berlaku krisis makanan. So kalau you ada benih, you tak tahu tanam, tak boleh. So you kena tahu ada benih dan macam mana nak tanam. So that's skill lah. Asal skill, okay. Dia duduklah dalam hutan tu, buat macam biasalah, balik apa tu, sekali balik kampung lah. Lepas tu 47 tu DO, lepas Barclay tu saya lupa nama dia, DO tu lah mula repair sekolah, balik kampung. Lepas tu repair masjid. So masjid tu sebelum tu dia berlantaikan debu toba tu. Kemudian 1947 tu baru dia bersimen. So nanti kalau kamu pergi dekat Anjung Timur, Anjung Utara, dekat Anjung Utara okey timur ni utara belah sini utara. Anjung Utara tu dia ada tiang, nanti kamu selak 3 getah tu dia ada kat situ 1947. Tu tanda orang kampung balik lah. 47 tu masjid terbaik pulih, dan DO tu pujuk orang kampung balik mai kat sini lah, dan mula sekolah balik lah. Sekolah apa semua mula balik. 1947. Jadi 5 tahun tu macam tak rasa lah sebab tak rasa, dia tak rasa apa. Sebab survival tinggi. Survival tinggi. Itu belah mak saya. Belah bapak saya, dia orang Kedah, kena perang bisik. Orang saya kena perang bisik pada 1821 sampai 1842. Rakyat Kedah waktu tu 65,000 orang. Kita duduk di Sungai Limau, daerah Yan. Masa perang bisik tu, pindah duduk kat Segantang Garam, dekat Kuala Muda sana. Dekat tu lah, dekat orang Jupak, Sungai Batu, whatever apa semua tu. And then duduk kat sana. Kemudian duduk kat sana 20 tahun lebih. Baru balik, mai duduk kat Sungai Limau balik. 1842. Baru balik duduk kat Sungai Limau. So saya ni, dua-dua family menghadapi perang. Perang. Tu survival tinggi. Okey. Masa Kedah tu balik, dia orang balik itu, rakyat Kedah hak dari Penang pun balik, rakyat Kedah tinggal 6,500 orang. Dari 65,000 tinggal 6,500 orang. Siam kerja kan. So bangsa Melayu ni, dia you buatlah kot mana pun dia tak akan tinggal, dia steady je. Dia memang survival tinggi. Dia ada je hal dia kan. That's tu Melayu punya tu lah. Dia Melayu ni dia boleh absorb dengan apa benda pun dia boleh absorb. Dan Melayu ni dia duduk serata dunia macam Cina juga. Tapi you pergi duduk Amerika, you jadi orang Amerika. Tapi you adalah Chinatown lah, apa semua kan. Macam orang Melayu ni, dia tak bunyi, dia diam duduk.
You know anak saya duduk kat Berlin. 2 orang kan. Ha? Tak ada 2 orang kat 2 negara. Saya tengok Seorang. video. Seorang. Apa ni? Anak 4 orang. So meninggal 2 orang. Saya tinggal 2 orang. Seorang duduk KL. Dan seorang duduk dekat Berlin. Relax. Relax. Letak di mana-mana hidup. Dia hidup. Saya duduk kat sini. Kan? Sekarang ni lagi mudah. You tak risau apa kan? You sekali tengok ya kan. Dia orang lagi petang-petang buat apa ni? Miss call. Tapi saya rasa saya nak pergi luar negeri. Saya ingat sama ada Australia ataupun Berlin juga. bukan Cyclopedia apa dah. Sebab di sana you pergi mengaji bahasa dia bagi elang. Oh, You pergi duduk sana, you mengaji bahasa dia bagi elang. Kemudian dia tengok kalau you dah tak mampu kerja apa semua, dia akan bagi sara hidup lah. Saya bukan pasal nak sara hidup tu. Saya boleh buat kerja sendiri. Tapi kita seronok tau duduk tempat orang merantau kan. Duduk dalam negeri pun macam-macam hal. Kan kita sakit telinga kan. Duduk rumah. Tengok hal gitu. Hari kita lah. Kan. Tu saya balik duduk di kampung. Saya relax tau. Duduk steady. Sebelum Aki balik sini, Aki duduk mana? KL. KL. Oh. Merantau tu saya 47 tahun saya merantau. Tinggal kampung ni. Kan? Baru lagi balik. Saya balik ni sebab saya geram dengan heritage tu. Suam-suam kuku tak hidup apa pun. Saya balik ni saya buat Teluk Batu Declaration. Tapi kami je lah. Datuk Rashid, saya, Pak Lee, Cikgu Syam, lagi siapa dia? Melangkau Gering tu. Adalah dalam 16 orang. And then makan tepi sawah, pagi minum pagi tepi sawah, and then bincang. Perlu apa yang perlu untuk kita buat kat Lenggong ni? Semua everything cukup. Sejarah. Masyarakat dia, sejarah dia, kenapa tinggalkan tempat ni? Berlaku tak adil. Kemerdekaan tu melakukan benda yang tak adil ke atas daerah ni. Dia tidak dapat kemerdekaan tu di sini. Hanya di mulut. Nikmat kemerdekaan sini tak dapat. 93 pun ada jambatan. 93. Berapa tahun lepas merdeka? Air tak salah saya 2014, 2016 baru ada air ni, baru ada air bersih. Sebelum tu air gunung. Naik bot. Saya biasa balik malam. Teksi hantar nak pergi rumah kakak. Cina. Teksi bawa Cina. Toke, dia cakap sama toke. You mau pergi mana? Depan sungai. Kiri kanan hutan tu. You mau pergi mana? Saya kata okey, you drop saya sini. Ada kampus. Hanan, saya pun turun teksi dia, saya pergi jalan tepi itu Sungai Perak. Bagi signal. Tu dia orang panggil main ambil. Yang bawa bot tu Abang Din, Pak Menakan, sepupu. Tapi saya panggil abang kat dia, Abang Din. Dia main ambil. Dia bagi signal lampu. Nyet, kita apa? Kalau dia bagi signal kita tak jawab, bukanlah. Pasuk dia tu kan. Dia pasuk dia macam tu. Mula kita panggil dia berturun. Dia pasang toslet. Cek 2 kali. Kita jawab dia kata betul. Kita punya geng. Kalau musuh ataupun orang jahat, bila kena suluh, dia mesti diam kan. Ambil kita. Main sini. Berjalan lagi. Tempat yang saya paling takut, kubur Bukit Surau tu dengan Kupong tu. Ada 3 tempat paling takut. Bila-bila masa apa itu hantu boleh keluar. Tapi balik ya. 47 tahun saya tinggal kampung ni. Bila saya balik, saya cakap tak boleh, kena do something. Saya mula cerita pasal masjid. Saya cerita pasal Telaga Biru. Saya buat galeri. And then jumpa kawan-kawan itu dekat Teluk Batu. And then bincang situ. How to ni. And then lepas itu buat sini, bawah ni. Bawah kolong ni. Buat meeting bawah kolong ni, tu belakang kamu tu. Itu saya bagi Wafi. Wafi ni Belah Rusa. Nanti kamu boleh search Wafi Belah Rusa. Saya kata Wafi, you arrange kan kita buat makan pagi. Dia pun panggil warisan lah, ketua jabatan mana lah, wakil pejabat daerah. Main bawah ni. Meeting bawah ni lah. So saya cakap dengan warisan, bagi kita mula. Dah okey, nanti dia masuk. Tu saya buat bising. Bising kacau ni apa semua. Cerita ini.
meletup. Kemudian lepas tu bila meletup semua, Geopark pun masuk. Geopark pun buat kajian lagi, mumah-mumah. Tu baru runyuh. Telaga biru yang dulu yang bubuh kayu sebatang tu sekarang pun mula dah jadi cantik. Masjid pun orang datang repair lah, apa semua. Wakil rakyat pun bagi peruntukan pada ICU. And buatlah. Tapi malangnya jalan saya minta dia orang tak bagi. Orang tak masuk. Jalan. So bas tak boleh masuk. Kadang-kadang budak berhenti 500 meter dari sini. Tinggal bas tepi jalan sana. Itu hari paling banyak datang 3 bas. Tinggal sana jalan kaki masuk 500 meter, you must imagine. And then yang tu dia orang tak yang mungkin perbelanjaan besar kot kan. And then survey yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan, orang datang ke Lenggong, dia datang kat sini 46%. Baki tu ya dia pergi tempat-tempat lain. So saya marketing apa tak buat, saya main Facebook apa itu je. And then di sini tempat orang cari maklumat dah sekarang ni. So ada apa lagi? Amoy. Pula. Kami UNESCO. UNESCO Oh you dari UNESCO? Bukan. UNESCO. Okay. Soalan. Saya banyak soalan. Pernah dapat maklumat bahawa Lenggong akan mengadakan sambutan ulang tahun Kota Lenggong. Ya, dah buat dah pun. Boleh tahu buat di mana tak, tempat mana? Dia orang buat dekat Dataran Lenggong tu. Dataran Lenggong. So dia orang panggil saya untuk buat apa tu? Duduk atas pentas panggil apa tu? Talk Haji pergi bagi talk. Bagi talk. Okey. Macam penceramah. Akan penceramah lah. So dia ada 4 orang. Saya, Datuk Rashid, Pak Lee, lepas tu Shima lagi siapa tu? Seorang ada 5 orang. So dia punya pengacara panggil apa tu? MC dia tu. Cik Fairuz. And then soalan yang dia tanya kat saya, bukan soalan lah. Dia minta saya menjelaskan macam mana tentang heritage tu lah. Kebudayaan heritage ni mirip kebudayaan lah. Kebudayaan ni kalau tanya budak yang cetek ilmu, dia kira nak menari je. Itu dia kata kebudayaan. Itu je yang nampak kebudayaan. Yes. So kebudayaan ni makanan. Luas lagi. Dia luas. Dia yang hak budaya macam tu pun yalah. Okey, menyanyi pun dia juga. Okey, kemudian pakaian dia, cara hidup dia. Itu dia semua kebudayaan. Okey. Saya tak tahu benda ni salah atau tidak. Saya pun cukup takut dengan 3R ni. Bila-bila masa kalau salah cakap orang nak ambil kita aja. Okey. Perlembagaan dibuat berteraskan kepada budaya. Okey. 2 orang yang terlibat dengan perlembagaan. Sebelum perlembagaan Ju Soli dengan Lok Red. Bisa dengar? Lok Red itu biasa. Ju Soli. Ju Soli Okey, buat kajian Okey, Lok Red mula menyusun. Lok Red Okey, tu 2 orang ni yang paling hebat lah. Okey. Bila nak start je benda tu, semua maklumat dihimpun oleh Ju Soli. Berpandukan kepada 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Bisa dengar wasiat Raja-Raja Melayu? Agama. Yes, okey. Dalam wasiat Raja-Raja Melayu tu, dia ceritakan ini apa semua kan. So dari situ, barulah dirangka perlembagaan tu mengikut apa yang ditetapkan oleh tuanku sebagai amanah dia lah. Dia bersandarkan kepada 7 perkara tu. Okey, dia buatlah perlembagaan. Itu dalam perlembagaan ni, kamu nak faham perlembagaan, kamu kena jadi orang Melayu. Bukan kamu tu jadi, maksud dia, macam mana? You kena jadi Melayu lah. You kena faham budaya Melayu tu, baru you boleh baca perlembagaan tu. Kalau you tak faham budaya Melayu tu, you akan tafsir perlembagaan tu ikut kepala you. Jadi masalah. Itu dalam perlembagaan tidak disebut Cina dan India. Dia sebut situ bangsa-bangsa lain. Kalau tidak nak sebut ke semua, jenuh lah. Cerita saya Myanmar, ada British, ada jenuh kan. So, bangsa lain. So, trust dia adalah kepada kebudayaan Melayu. Dari situ dirangka perlembagaan tu. So, semua orang menerima benda tu. So, dari situlah kita tu diwujudkan jabatan-jabatan apa semua ni bersandarkan perlembagaan. Termasuklah Jabatan Warisan. Bak kutih dijadikan sebagai makanan warisan. Bagi saya salah.
Sebab yang tu adalah makanan Cina. Cina adalah bangsa asing yang masuk ke negara ni. Kamu boleh buat bak kutih tu. Tapi kamu kena tengok yang dalam makanan Melayu. Sup Melayu. Hampir sama. Yang hampir sama. So you gunakan kaedah yang tu lah. Kamu tak masuklah pengaruh asing. So bila kamu bermasuk pengaruh asing, macam taman perumahan sekarang kan, mula ada Highland Villa lah apa semua. Itu telah menghilangkan Nama identiti negara tu lah. So akhir nanti negara ni nak jadi apa? Bila kita mula ubah benda tu. So kita jadi negara yang tidak beridentiti. Bila kamu tidak ada identiti, orang takkan hormat kamu. Boleh faham? Dalam Melayu, dia ada dragon. Bukan dalam Cina saja. Okey, dalam Melayu pun ada dragon. Kenapa tak di-matchkan tarian naga dengan naga Melayu? So, dia akan jadi budaya kita. Identiti kita. So, bila you bawa dragon Cina, tanah besar, jadi kita ni dipengaruhi, orang kata kita ni dipengaruhi oleh budaya asing. So, kita tak ada identiti. Tapi kalau you gunakan dragon Malay, tarian Cina tak je lah. Oh, masalah. Kan? Sebab kita tu hidup macam tu. Dan kita selalu gaungkan, pelbagai bangsa. Memang kita pelbagai bangsa. Tetapi budaya perlu disatukan. Saya bukan resis tau. Saya nak jelaskan benda ni. So baru boleh ni. Macam sekarang, sekolah Chonghua. Apa maksud Chonghua? Chonghua tanah besar. Sekolah Chonghua, sekolah tanah besar. Saya Melayu tahu, tapi saya Lebih dari Cina. Cina tahu apa. Cina. Saya seronok jumpa dengan you macam open minded, budak yang baru, bagus. Dan macam tu. Okey. So heritage, bila kita sebut pasal heritage, dia mesti ada kebudayaan tu. So kita dah sentuh tentang budaya yang kita nak bawa. And then food dah mula kacau. Sedangkan banyak food Malay. Food yang berteraskan nyonya like that apa semua. Kenapa tak diangkat? Kamu biasa dengar lemang bunga kicau. Satu jenis bunga dalam hutan. Yang tidur. Bunga hutan. So bunga tu